warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita yang seterusnya. Diharap semua dapat bersedia untuk kita terus meneruskan tajuk pembelajaran kita yang telah terhenti waktu cuti hari itu. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar hari ini? Okey. Jadi untuk hari ini tajuk kita ialah kesan perubahan populasi. Dia sebenarnya populasi tu Populasi. Apa maksud populasi? Populasi ni maksudnya macam jumlah. Okey, kesan perubahan populasi sesuatu hidupan dalam suatu habitat. Jadi apa objektif kita yang kita nak capai hari ini ialah menyatakan 4 sebab berlakunya perubahan populasi hidupan pada sesuatu habitat. Apa sebab berlaku perubahan bilangan hidupan dalam sesuatu habitat? Dan yang kedua, meramalkan kesan perubahan populasi hidupan dalam sesuatu habitat kepada hidupan lain. Maksudnya kalau ada populasi sesuatu hidupan tu berubah, berkurang atau bertambah, apa kesan dia kepada bilangan haiwan yang lain. Jadi itu dua objektif kita yang kita nak belajar hari ini. Jadi untuk objektif yang pertama, sebab perubahan populasi hidupan ataupun sebab perubahan bilangan hidupan dalam sesuatu habitat. Okey, yang pertama kenapa? Okey, yang pertama adalah disebabkan penyakit. Okey, jadi penyakit ataupun wabak penyakit ia boleh juga melanda ataupun menyerang sesetengah hidupan ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Okey, kalau sekarang yang kita hadapi ialah COVID-19 ni, dia lebih kepada manusia. Tetapi ada juga beberapa jenis penyakit yang dia menyerang haiwan dan menyebabkan kematian haiwan dalam bilangan yang banyak. Haiwan ternakan ke, haiwan bukan ternakan ke. Contoh macam dalam gambar ni lah. Okey, apa tu? Macam kerbau kot, mati di situ. Okey, yang keduanya apa sebab? Okey, yang keduanya disebabkan banjir. Apabila satu kawasan tu banjir besar berlaku, haiwan-haiwan yang tak boleh berenang tidak dapat lari ke mana-mana, akhirnya terperangkap pada banjir. Kalau dia tak boleh berenang, ia juga akan matilah dan menyebabkan bilangan ataupun populasinya berkurang. Contohnya kalau macam lembu, haiwan-haiwan ternakan boleh mati apabila tidak dapat diselamatkan ketika banjir. Okey, yang seterusnya, kemarau. Okey, kemarau biasanya akan memberi kesan kepada hidupan. Kenapa? Bila kemarau, yang mula-mula mati dulu adalah tumbuhan kerana tidak dapat bekalan air yang cukup. Okey, jadi kita kena ingat, tumbuhan adalah sumber makanan bagi kebanyakan haiwan. Boleh katakan semua haiwan bergantung kepada adanya tumbuhan. Jadi kalau musim kemarau, tumbuhan tidak boleh hidup, tak kira padi ke, pisang ke, ataupun tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain, mati akibat kekurangan air. Jadi tidak adalah pengguna di situ. Bila pengeluar sudah mati, tidak adalah pengguna di situ. Jadi kemarau pun boleh menyebabkan berubahnya populasi hidupan. Yang seterusnya adalah kebakaran hutan. Jadi dekat negara kita ni jarang kita dengar hutan terbakar secara besar-besaran. Tapi kalau dekat negara-negara luar, contoh Australia dan sebagainya, kerap berlaku kebakaran hutan dan haiwan yang tidak boleh melarikan diri akan turut terbakar sama dan menyebabkan bilangannya berubah ataupun berkurang dengan mendadak sekali. Dan yang terakhir sekali, perubahan cuaca. Bila berlaku perubahan cuaca akan menyebabkan sesetengah hidupan berpindah. Kalau kita ingat dulu, salah satu tingkah laku haiwan untuk menyesuaikan dirinya dengan cuaca yang melampau adalah dengan berhijrah. Contohnya macam burung, dia boleh berhijrah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, menyebabkan bilangan atau populasinya di kawasan asal semakin berkurangan. Jadi ini adalah 5 sebab berlakunya perubahan hidupan dalam sesuatu kawasan ataupun habitat. Tapi yang cikgu nak awak ingat 4 saja. Jadi itu yang pertama. Jadi apabila berlakunya perubahan populasi, contohnya dalam rantai makanan ni, di sawah padi, contohnya kalau padi dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh burung,
burung dimakan oleh ular dan ular dimakan pula oleh burung elang. Apa yang berlaku kalau salah satu daripada hidupan dalam rantai makanan ini berubah bilangan dia ataupun semakin berkurang? Kita tengok contoh yang pertama, kalau padi bertambah. Okey, katalah padi makin banyak kawasan tu. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Okey, kita dapati beluncas juga akan bertambah sebab makanan dia bertambah di situ, jadi beluncas akan berlumba-lumba datang kat tempat padi. Dan apabila beluncas bertambah, apa yang terjadi berikutnya? Burung juga akan bertambah sebab makanan dia ada di situ banyak. Jadi banyaklah pengguna dia lepas tu yang ada kat situ. Okey. Dan seterusnya, bila burung bertambah, ular juga akan bertambah. Dan apabila ular bertambah, helang tengok kat situ banyak ular, helang juga akan bertambah. Jadi punca daripada padi. Kalau dia bertambah, yang lain akan bertambah. Tapi kalau padi berkurang, beluncas berkurang. Kerana beluncas memakan padi, makanan dia berkurang. Bila beluncas berkurang, burung juga akan berkurang kat situ sebab tak ada makanan dia untuk dia, dia akan pergi tempat lain. Bila burung tak ada kat situ, ular pun tak banyak di situ. Bila ular tak banyak, helang pun akan pergi ke tempat lain mencari makanan di tempat lain. Okey. Yang seterusnya, contoh yang kedua. Katakanlah kalau burung bertambah dengan banyak, mungkin tiba-tiba ada burung banyak dekat kawasan tu. Okey, mungkin musim mengawan dia ke atau macam mana, tiba-tiba burung banyak. Apa yang akan berlaku? Okey. Yang pastinya ular akan bertambah lah sebab dia nampak makanan dia banyak kat situ. Bila ular bertambah, helang juga akan bertambah. Jadi senang kata, belah kanan ni semakin hujung dia akan ikut perubahan populasi haiwan yang sebelum dia. Tapi bagaimana pula dengan beluncas? Okey. Oleh kerana burung memakan beluncas, bila kita kena ingat yang dulu tu piramid. Maksudnya sepatutnya daripada padi dia paling banyak, lepas tu diikuti oleh beluncas. Makin ke hujung sampai ke helang, sepatutnya bilangannya makin sedikit. Sepatutnya burung ni dia lebih sedikit daripada beluncas. Tapi bila burung jadi lebih banyak, makanan dia kat situ semakin berkurang. Okey? Yang memakan lebih banyak daripada yang dimakan. Yang memakan sekarang siapa? Burung. Bila burung lebih banyak daripada beluncas, beluncas akan jadi makin sikit lah. Okey? Contohnya kalau orang ada 6 orang, nasi ada 2 pinggan, memanglah makin sikit lah nasi tu jadinya, tak cukup. Jadi beluncas dia akan jadi berkurang kat situ. Okey? Sebab lebih banyak burung datang, makanannya akan cepatlah menyusut kat situ. Okey? Dan apabila beluncas berkurang, bagaimana pula dengan padi? Okey? Bila yang memakan padi berkurang, maksudnya padi ada peluang untuk membiak dengan lebih banyak. Contoh macam kat rumah kita lah. Kalau kucing makin sikit, mestilah tikus lagi suka. Tikus lagi boleh membiak. Jadi bila beluncas makin berkurang, sepatutnya padi akan lebih banyak dekat kawasan situ. Okey. Jadi dengan syaratnya burung tu tak makan padi lah. Tapi kalau burung pun makan padi, padi pun akan jadi sedikit juga. Okey. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga kita tengok dalam kolam air mungkin. Okey. Kita ada rumpai air dimakan oleh jentik-jentik, jentik-jentik dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh bangau. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau ikan kecil berkurang? Mungkin ikan kecil ni dia tak dapat membiak, telur dia kena makan, jadi ikan kecil yang kat situ makin kurang. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, kita tengok apa yang berlaku. Bila makanan bagi ikan kecil berkurang, ikan besar pun akan carilah tempat lain sebab makanan dekat situ dah makin sedikit. Dan bangau juga akan makin sedikit sebab makanan bagi bangau ikan besar makin sikit, sikitlah makanan untuk dia. Dia perlulah pergi cari tempat lain dan bilangan dia kat situ pun semakin berkurang. Okey, sebelum tu cikgu terlupa nak bagi tahu, tanda anak panah ke bawah tu maksudnya berkurang lah. Okey, kalau dia tanda menghala ke atas, dia bertambah. Dan apa berlaku bila ikan kecil berkurang? Apa berlaku pada jentik-jentik? Bila yang memakan jentik-jentik
sudah semakin berkurang, jentik-jentik ada peluang untuk membiak dengan lebih banyak. Dan apabila jentik-jentik semakin banyak, rumpai air tidak dapat peluang untuk membiak sebab jentik-jentik memakan rumpai air dan akhirnya rumpai air semakin sedikit. Okey, nampak tak? Bila semakin ke kiri, semakin ke belakang, dia akan berselang. Kalau yang puncanya ikan kecil tu sikit, ikan jentik banyak. Okey, lepas tu rumpai air turun balik sikit. Dengan syarat ikan kecil tu tak makan rumpai air lah. Kalau ikan kecil tu dia makan rumpai air, ikan kecil makin tak ada rumpai air, jadi makin banyak pula. Okey. Tapi dalam kes ni kita tengok anggapkan ikan kecil tu tak makanlah rumpai air, Okey. Dan yang contoh yang terakhir, tempat yang sama juga, kita tengok apa berlaku bila ikan besar makin banyak kat situ. Mungkin ada orang lepaskan ikan haruan kat situ banyak-banyak. Okey. Apa yang berlaku? Okey. Bangau lagi sukalah kat situ. Makin banyaklah bangau datang. Makin bertambahlah jumlah ataupun populasi bangau di situ. Dan apa berlaku pada ikan kecil? Bila ikan besar banyak, ikan kecil tak ada peluang lagi untuk membiak. Jadi bilangan dia akan makin sedikit. Dan oleh kerana jentik-jentik dimakan oleh ikan kecil, yang memakan dia sudah berkurang, jentik-jentik ada peluang untuk membiak dengan lebih banyak. Dan apa yang berlaku kepada rumpai air? Nampak tak dia akan berselang? Rumpai air akan jadi semakin sedikit. Jadi cikgu harap kamu dapat meramalkanlah. Okey. Yang dua contoh ni cikgu bagi di mana tadi? Di kolam, dan yang pertama tadi di mana? Kita tengok balik. Sorry. Ini contoh 3 kan. Okey, contoh 2 dekat sawah padi. Tapi kalau habitat lain pun dia punya trend dia macam tu juga. Kalau yang jadi makanan dia bertambah, yang memakan dia akan jadi lebih banyak. Tapi yang dimakan olehnya akan jadi lebih sedikit. Okey. Jadi cikgu harap 4 contoh ni jelas menunjukkan kepada kamu bagaimana kesan perubahan populasi sesuatu hidupan terhadap hidupan yang lain. Jadi cikgu ada sediakan beberapa soalan kuis melalui pautan Google Form. Okey. Jadi cikgu harap kamu akan cubalah jawab soalan-soalan yang telah pun cikgu sediakan, tapi bukan main jawab aja. Okey. Kamu kena buat, kalau dari situ ditunjukkan beberapa jenis haiwan, kamu kena buat dia punya rantai makanan dulu. Okey. Mana yang dah ada cikgu sediakan rantai makanan, boleh terus jawab. Tapi mana yang tak ada, kamu cubalah buat rantai makanan dia dulu, baru kamu boleh nampak hubungan makanan tu dan kamu boleh ramalkan apa yang berlaku kepada populasi lain kalau sesuatu hidupan tu bertambah atau berkurang. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini saja. Kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk yang baru, dan silalah jawab soalan yang telah pun cikgu sediakan. Dan untuk itu jaga diri, jaga keselamatan, jaga SOP, duduk di rumah diam-diam. Okey. Dan teruskan ber-PDPR untuk subjek-subjek yang lain. Dan cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Okey.